Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, puji dan puja kita panjatkan setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemelihara sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda ridwanullahu alaihim ajma'in. Selamat datang ke IKIM Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik #SebarKebaikan. IKIM pada malam ini telah masuk episod yang ke-376. Alhamdulillah. Rakan Siti Wasiah, welcome to this. Selamat datang dalam kelas kita. Latifah, Julbujang, Hawa, Nur Haiza, Nur Aisyah, Halimah, Latifah, Dahlan, Shan, Fatimah, Wan Rohaiza, Zubaidah, Arina, Kak Wan, Muhammad Jamalia, Wan Rohaiza, Pulur Indah, Muhammad Fauzi, Siti Yasin, Suhaiza, Umi Kalsum, Rosli, Siti Rabia, Laila Khalid, Samiza, Hasanah Malik, Muhammad Jamalia, Rahana Umi, dan ramai lagi bersama-sama kita. Kamsinah, Yahya, Fatimah, Rupisyah. Selamat datang semua saya ucapkan kepada anda. Daripada IG pun ada lampaian sutera. So, rakan-rakan, selamat datang. Raja Fajarillah daripada Indonesia. Kami dari Karimun, Kepri. Ustaz Karimun ke? Ustaz Kariman. Selamat datang Raja Fajarillah. Terima kasih. Sebarkan kebaikan ini, kongsi-kongsikan video ini kepada rakan-rakan sahabat-sahabat kita. Ajak mereka bersama-sama kita setiap malam membaca satu muka surat daripada Al-Quran, insya-Allah.
Baik, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita punya live pada malam ini dapat berjalan dengan lancar. Tidak ada masalah gangguan audio ataupun video. So, sebelum kita teruskan kepada info tajwid, rakan-rakan jangan lupa untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan sahabat-sahabat kita di luar sana. Ajak mereka bersama-sama kita baca satu muka surat saja daripada Al-Quran. Tak banyak kan? Mudah-mudahan ada keberkatan padanya sebelum kita laburkan tirai. Mari rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat info tajuk kita pada malam ini. Masih lagi berada pada tajuk tentang peringkat penulisan Al-Quran. Okey. Pada zaman baginda Nabi SAW, kita telah nyatakan. Kemudian semalam kita dah bincangkan tentang penulisan penyalinan tulisan ayat Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Okey. So, pada malam ini kita lihat penyalinan daripada lembaran-lembaran yang sedia ada kepada beberapa mushaf pada zaman Osman bin Affan. So, macam ni rakan-rakan. Sebelum ni banyak tidak dikumpulkan Al-Quran. Pada zaman baginda Nabi SAW, saya bagi conclusion untuk mudah faham. Ayat-ayat Al-Quran disalin oleh para sahabat. Ditulis oleh para sahabat yang ramai. Yang mendengar wahyu ataupun wahyu daripada Nabi SAW yang menyampaikan wahyu. Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW. So ayat itu disampaikan kepada para sahabat. Ada yang menulis, ada yang menghafal. Dan ia tidak dikumpulkan bertebaran. Masing-masing pegang ayat sendiri. Okay. So datang pada zaman baginda Abu Bakar As-Siddiq, setelah kewafatan baginda Nabi SAW, dikumpulkan ayat itu. Dikumpulkan ayat itu dalam lembaran. Ada yang tulis dalam lembaran kertas, pada kepingan tulang, kepingan batu. So dikumpulkan semula. Okay. Dan untuk peringkat pada zaman Uthman bin Affan, apa yang disebutkan di sini adalah penyalinan daripada lembaran yang sedia ada kepada beberapa mushaf. So, lembaran-lembaran yang banyak, kepingan itu yang telah dikumpul pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, disatukan, dibukukan untuk senang mudah faham. Dibukukan ayat-ayat Al-Quran. Semua ayat Al-Quran yang dihafal oleh para sahabat. So, rakan-rakan, lembaran suhuf Al-Quran yang diambil sebelum ni pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, last yang kita sebut semalam adalah daripada simpanan Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu an. Selepas Abu Bakar, Umar pegang lembaran yang ayat-ayat yang banyak tu, kemudian diberi kepada anaknya Siti Sayyidatina Hafsah untuk dijaga. Kemudian datang pada Sayyidina Osman lembaran suhuf. Suhuf tu maksudnya lembaran-lembaran yang banyak itu diambil pada Hafsah, Sayyidina Hafsah, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, untuk dijadikan mushaf. Mushaf tu satu, suhuf tu banyak lembaran, mushaf dibukukan. Okay. So ketika kita cerita sikit lah pada ketika ahli jawatan kuasa ini menjalankan tugas untuk mengumpul, Sayyidina Osman bin Affan memberi nasihat dan meletakkan panduan bahawa rujukan di dalam penulisan Al-Quran ini hendaklah berdasarkan bacaan para qurra. Okay, para qurra, pada para penghafal Al-Quran. Jika terdapat perbezaan pada bacaan mereka, maka hendaklah ditulis mengikut bahasa orang-orang Quraisy. So, mungkin ramai sebab banyak Islam telah berkembang. So, banyak yang bukan daripada bangsa Quraisy. Jadi, mungkin berlaku sedikit perbezaan pada lahjah mungkin ataupun bacaan. So, apa nasihat Sayyidina Osman pada ketika itu? Jika terdapat perbezaan pada bacaan mereka, maka hendaklah ditulis mengikut lahjah bahasa Quraisy, orang Quraisy. Kerana Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, Quranan Arabian yang bangsa Quraisy punya. Okay. Maka menurut pendapat lagi yang muktamad, jawatan kuasa tersebut telah menyusun dan salin sebanyak 6 mushaf. Salin semula sebanyak 6 mushaf, dan sebuah mushaf untuk kegunaan Sayyidina ataupun simpanan Sayyidina Uthman bin Affan sendiri yang dinamakan sebagai Mushaf Al-Imam. Okey, Mushaf Al-Imam ini adalah rujukan utama yang dipegang oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Yang mana yang lain-lain tu, yang 6 yang lain tu
yang dikirim ataupun dihantar ke Mekah, ke Syam, Basrah, Kufah dan Madinah. Yang mana Abdullah bin Sa'id radhiyallahu anhu mengajar penduduk di Mekah. Al-Mughirah bin Abi Syahab dihantar ke Syam. Syam sekarang ni Damsyik ataupun kita panggil apa tu? Damsyik. Alamak apa Syria. Abdullah bin Habib As-Sulaimi ke Kufah, Amru bin Qais ke Basrah, Zaid bin Sabit ke Madinah. So ada 5 dan 1 mushaf yang dijaga oleh Sayyidina Osman bin Affan, disimpan oleh Sayyidina Osman bin Affan, yang kita namakan sebagai mushaf Al-Imam. Maknanya daripada suhuf yang banyak, pada lembaran-lembaran yang banyak, so pada zaman Sayyidina Osman, untuk mudah kita faham, dibukukan, disatukan, ditulis semula, disatukan, dan ada 6 mushaf. 1 dijaga oleh Sayyidina Osman ataupun dijadikan sebagai rujukan, 5 lagi dibagi kepada para sahabat untuk diajar, untuk disebarkan ke tempat-tempat yang telah kita sebutkan sebentar tadi. Okay, so rakan-rakan, sahabat-sahabat, mudah untuk kita faham ataupun ringkas kita punya perbincangan pada malam ini. Tak adalah ringkas sangat kan, boleh lah. Kita kena baca lahjah Arab Quraisy lah kan Ustaz? Ya betul. Lahjah Arab yang mana? Daripada bangsa Quraisy. Daripada bangsa Quraisy. Baca macam mana? Sekarang orang Arab sendiri pun, walaupun dia berbangsa Quraisy, mungkin tidak tepat juga. Sebab sekarang bahasa Arab Ami juga mereka gunakan. Sebab terbawa-bawa dengan bahasa Arab Ami ataupun bahasa pasar. Contohnya huruf Jim disebut dengan Ga. Huruf Ga. Idza jaa nasrullah. Baca dengan idza jaa nasrullah. Itu bahasa, itu dia terbawa-bawa bahasa pasar itu ke dalam bacaan Al-Quran. So nak tak nak, untuk lebih kita tepat adalah kena bertalaki dengan guru-guru kita yang mempunyai sanad ataupun yang mempunyai credibility mereka sendiri. Okay. Baik rakan-rakan, sahabat-sahabat, cukup dulu untuk info tajuk kita pada malam ni. Mari kita beralih ke talaki Al-Quran. Adakah anda semua dah bersedia rakan-rakan, sahabat-sahabat? Kita pada malam ini, Aikim akan sama-sama membacakan daripada muka surat yang ke-376 daripada surah Asy-Syu'ara, bermula ayat yang ke-207. Ya, bersedia dah tu Lambaian Sutera dengan Taranum Hijaz. Baik. Bermula dengan ayat 207 daripada surah Asy-Syu'ara. Ustaz Zulfi dah bersedia, Jairin Nur jelas. Yes. Siti Yasin sedia, Nur Haji, Zubaida. Semua dah sedia, ramai. So mari dengan Taranum Hijaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين
وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون فإن عصوك فقل ada yang mungkin ada yang baca asau sau, itu sad di atas sa, okey, kena tebal. Walaupun waw di situ adalah huruf lin, bacaan lin, tapi kita jangan terpengaruh dengan kelembutan yang ada pada huruf lin itu sehingga menghilangkan sifat yang tebal pada huruf sad. Sekali lagi perhatikan bacaan saya. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. Silakan cuba lagi sekali. Sedia mula. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين هل أنبئكم على من تنزل الشياطين
تنزل على كل أفاك أثيم تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Wasadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Sahabat-sahabat, rakan-rakan tuan-tuan dan puan-puan, sudah selesai sama-sama membacakan daripada muka surat yang ke 376. Tahniah diucapkan kepada anda yang masih sama-sama kita sehingga ke penghujung bacaan ayat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan keberkatan. Rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada sebarang pertanyaan, tinggalkan di ruang komen. Saya akan jawab sekadar mampu untuk memberi penjelasan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sementara itu, saya mengalu-alukan kedatangan rakan-rakan kita yang baru bersama-sama kita. Kita dalam IKIM ketika ini, interaktif Quran bersama dengan Imam Malik, #sebar kebaikan. #sebar kebaikan. Nak tengok Arbi pula pas ni. Tak reda. Setiap malam kita akan bersiaran bersama-sama anda, membimbing anda sama-sama untuk membacakan satu muka surat daripada Al-Quran. Mudah-mudahan Allah SWT berikan keberkatan, ketenangan kepada kita sebelum kita labuhkan tirai pada malam ini. Baik, rakan-rakan, saya fikir kalau tidak ada sebarang pertanyaan, sampai di sini dahulu kita punya pertemuan. Jumpa lagi malam esok. Seperti biasa, temu janji kita jam 10 malam dalam IKIM, #sebar kebaikan. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.